cara jahat ni, hak ni lah jadi Yahudi jahat ni. Yahudi ni lah yang berpakat dengan Maharaja Rom waktu Nabi Isa ni nak suruh bunuh Nabi Isa, geng-geng Yahudi hak ni lah. Bila Nabi Isa duk ceramah, Nabi Isa duk seru, Nabi Isa duk dakwah, Maharaja, aku tengok kalau kamu biarkan Isa tu sikit lagi dia akan rampas kedudukan kamu tu. Dia dah ramai pengikut tu. Dia pergi cucuk. Tujuan dia nak suruh bunuh siapa? Nak suruh bunuh Nabi Isa. Dia cucuk Maharaja Rom. Maharaja Rom bimbang kedudukan dia. Dia bunuh Nabi Isa. Siapa yang cucuk? Yahudi. Dia tu Bani Israel juga. Pasal apa dia nak suruh bunuh Nabi Isa? Sebab Yahudi dia sudah terpengaruh dengan satu benda. Talmud dan aliran Kabbalah tadi. Aliran Kabbalah ni datang daripada zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman ni lah banyaknya ahli-ahli sihir dan kitab-kitab sihir. Mereka duk belajar dah. Mereka gabung dengan ilmu tu, mereka ada ritual setan, ritual penyembahan iblis. Jadi mereka nak bunuh Nabi Isa. Sebab mereka duk tunggu akhir zaman ialah the false messiah, juru selamat dia yang sebenar. Siapa? Raja Yahudi. Dajjal. Dia nak tunggu Dajjal. Penyelamat yang sebenar bagi Yahudi Zionis, Yahudi hak jahat, Dajjal. Dan dia pun baca Taurat dan Injil. Dia juga baca Al-Quran. Hak bunuh Dajjal siapa? Nabi Isa. Kita hapuskan Nabi Isa awal-awal lagi supaya dia jangan bunuh raja kita. Hebat tak? Tu orang Yahudi fikir. Kita tak tahu ke mana lagi. Dia awal-awal lagi baca tu. Nanti Nabi Isa akan bunuh Dajjal, raja kita bunuh dia awal-awal dengan konspirasi ni. Akibatnya Nabi Isa terpaksa Allah angkat. Yang disalib siapa? Yudas Iskariot kan? Yahuda. Yudas Iskariot. Lalu dibuatlah Trinity. Dia jadi tu petang Khamis. Peristiwa disalib petang Khamis dah hampir malam. Jadi malam tu malam Jumaat. Dia mati 3 hari, Jumaat 1 Ahad. Ahad bangkit kembali. Bila orang pergi cari kubur tempat dia tanam tu tak ada dah. Dia bangkit kembali. Bila dia bangkit kembali, dia bertemu buat kali terakhir dengan pengikut dia, kemudian diangkat. Orang Kristian percaya juga Nabi Isa diangkat, tapi selepas disalib dan mati 3 hari. Kita orang Islam tak ada mati, tak ada salib, terus diangkat. Orang Yahudi, Nabi Isa dah lama mati dalam kepala dia. Sebab apa? Hak dibunuh, hak disalib tu Nabi Isa dah bagi dia. Nabi Isa tak ada dah dalam rekod dia, mati lama dah, kita salib dulu. Tu Yahudi. Kristian, salib, mati 3 hari, angkat. Kita tak ada salib, tak ada mati, angkat. Duk tunggu ni. Kita duk tunggu, hak ni pun duk tunggu. Tapi orang Yahudi bukan dia tak tunggu, dia tunggu sebab dia tahu, dia reka je cerita tu. Nabi Isa tak mati lagi. Tapi untuk cerita kat orang, Nabi Isa mati. Hakikatnya, siapa nak bunuh? Nak bunuh Dajjal? Nabi Isa dia pun tahu. Sebab itulah masjid tadi yang ada menara putih tu, dalam sejarah rekod 1069 Masihi, 1401 Masihi, 1893 Masihi, terbakar dan dibom 3 kali dalam sejarah. Hak bakar Yahudi. Hak bakar Yahudi. Hak bagi duit baiki balik orang Kristian. Hak bakar Yahudi. Hak bagi balik duit orang Kristian. Yahudi dia bakar menara tu, suruh runtuh, suruh patah. Bila Nabi Isa nak turun, tak ada menara, tak boleh turun. Seolah-olah lagu tu. Gambaran orang Yahudi punya pemikiran, bila menara tu patah, Nabi Isa tak turun lah. Dia nak suruh Nabi Isa lambat lagi turun. Tapi bagi orang Kristian, bagi duit sebab dia nak suruh Nabi Isa turun. Kita pun sama, orang Kristian nak suruh Nabi Isa turun. Kristian bagi duit. Orang Islam relax ya. Okey. Okey, mana kita tadi? Bukhtansa tu tak? Itu dah start kitab Talmud tu. Okey, kalau kita ambil sebelum tu. Ni snap dah ke tak ke? Snap dah tak? Oh belum, snap tu.
Kalau ikut sebenar berapa muka surat dah ni? Saya pun tak ingat. Nak pukul 10 dah ni. Tak apalah, kita perhabis ni lah. Tukar tajuk lah. Okey. Okey, ni kita masuk lah sikit lah. Illuminati ni. Okey, kita tengok lah. Namrus tadi. 2275 1943. Okey, Namrus. Baik, dalam Al-Quran Allah rakam terjadi perdebatan antara Namrus dengan Nabi Ibrahim kan. Dalam tu bila Nabi Ibrahim kata Tuhan dia, pencipta dia ni Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan. Jadi hujah Namrus pula dia buat apa? Dia pergi ambil dua orang yang bersalah dalam penjara buat keluar. Seorang tu dia tak buat apa-apa, seorang lagi dia bunuh. Dia kata aku pun boleh menghidupkan, aku pun boleh mematikan. Sebab itu dia biar hidup sungguhlah. Hak satu lagi dia bunuh. Kalau bukan Namrus, saya pun boleh buat aku tu tak? Hujah tu dangkal. Kemudian bila dia bermain dengan hujah tu, Nabi Ibrahim kata apa? Tuhan aku menaikkan matahari dari timur dan membenamkannya di barat. Kalau kamu nak mengaku Tuhan, cuba kamu naikkan sebaliknya. Maksudnya naik matahari belah barat, turun belah timur. Namrud boleh buat ke tak? Bila dia kalah, dia nak marah. Biasalah. Dia kalah dah. Hujah dia nak marah. Dia tak nak menang juga. Ni perhaps better juga ni. Dia kalah dah. Last sekali dia nak hukum Nabi Ibrahim. Buka surah Al-Anbiya ke? Surah Al-Anbiya ayat 68-70 tu dia bakat Nabi Ibrahim. Bakat dah Nabi Ibrahim. Walaupun dia kalah, dia bakat Nabi Ibrahim. Lepas peristiwa pembakaran itulah Allah suruh Nabi Ibrahim supaya keluar dari bumi Faddam Aram berhijrah. Dia keluarlah dengan anak beranak dia, sekali dengan anak saudara dia. Siapa tadi? Anak saudara Nabi Ibrahim. Sodom dengan Gomorrah tadi. Nabi apa? Nabi Lut keluar. Jadi mereka berpisah di mana? Waktu duduk di Palestin itulah. Dia duduk di Palestin, Nabi Lut berhijrah ke kawasan Sodom dan Gomorrah. Sodom dan Gomorrah pun bukannya jauh pun. Di mana dah ni? Danau Nabi Lut kat mana? Jordan, dekat je Jordan Palestin tu. Kawasan-kawasan tu juga. Okey. Namrus ni salah satu dia hebat astrologi. Yang kedua dia hebat astronomi. Yang ketiga dia juga arkitek. Yang keempat dia yang pemula ilmu palmistry. Okey, astrologi kita tahulah. Astrologi ilmu apa? Astrologi lebih khusus, astronomi lebih luas kan. Semua hal-hal bintang, semua hal-hal planet. Palmistry ni kalau hari ni lebih mudah. Ilmu apa palmistry? Hak kita duk tengok. Bukan tenung nasib. Tu hak kita duk baca dalam akhbar tu. Horoskop. Horoskop. Ada dalam tu Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini, Cancer, Gemini. Itulah palmistry. Asal dia buat palmistry ni, seolah-olah dia kata, walaupun ada Tuhan, dia mengakui Tuhan pada awalnya, Tuhan biar dia duduk sana diam-diam, jangan kacau urusan manusia. Urusan manusia biar manusia sendiri tentukan. Jadi nak tentukan nasib manusia, masa itulah dia cipta ilmu palmistry, ilmu horoskop. Jadi apa yang jadi pada takdir manusia ditentukan oleh ilmu palmistry ni, horoskop. Kita pun kadang-kadang baca, kalau berniaga pasal malam-malam ni rugi. Tak pi sungguh. Kita pun tak pi sungguh lah. Padahal orang lewat klik, hang berapa? 500. Hang untung berapa? 1000. Rugi tak pi. Sebab apa? Duk baca horoskop.
Arkitek memang dia hebat arkitek, sebab tu dia boleh bina apa? Menara Babylon, bandar Nineveh, kuil Marduk. Sebab itulah arkitek ni selalu dikaitkan dengan pembina-pembina. Hari ni kita panggil Freemason ni. Sebenarnya asas dia duduk sini lagi. Dan Illuminati pun duduk sini. Apa maksud Illuminati? Illuminati ni pencerahan. Pencerahan. Kalau illumination, geng-geng dia, illuminator tu dia panggil manusia yang tercerahkan. Manusia yang dicerahkan. Siapa yang bagi pencerahan? Biasa yang bersifat cerah ni bulan ke matahari ke? Matahari. Sebab tu dulu sudah lama sinonim dengan penyembahan Tuhan matahari, penyembahan Tuhan matahari, dewa matahari. Sebab tu di Mesir dia ada one eye sun god. Dewa tu nama Ra. One eye sun god, Tuhan bermata satu, Tuhan matahari. Illuminati tu diambil daripada ni lah, pencerahan tu. Sebenarnya apa? Atas pada tu siapa yang bagi pencerahan? Ni lah. Lucifer. Siapa Lucifer? Iblis, setan itulah sebenarnya mereka sembahnya. Mereka sembah setan. Hari ni Yahudi Zionis, hak jahat-jahat tu, mereka hanya bertopengkan agama. Oh tanya agama apa? Yahudi. Agama apa? Kristian. Agama apa? Islam. Sebenarnya mereka adalah penyembah-penyembah setan. Mereka penyembah setan. Baik. Namrus ni, dia kahwin dengan mak dia sendiri. Dia kahwin dengan mak dia sendiri. Mak dia mendakwa bahawa dia ni wanita suci. Dia mengandung ni tak disentuh oleh orang laki-laki. Dia mengandung sendiri. Tuhan bagi contohnya. Nama mak dia apa? Semiramis. Dia mengandung sendiri, lahir Namrus. Bila Namrus ni besar, Namrus ni agak kacak, tampan, handsome. Bila orang lelaki dekati Namrus, mak dia sendiri cemburu. Bila cemburu lah sekali, dia kahwin dengan Namrus, kahwin dengan anak dia sendiri. Lama-lama Namrus meninggal kan? Bila Namrus meninggal, bagi Semiramis, Namrus tak meninggal. Roh dia masih tetap hidup. Satu hari dia pergi ke taman, dia tengok satu batang pokok yang mati. Batang pokok yang mati, tiba-tiba di celah batang ni tumbuh anak pucuk kecil hak baru. Dia gambarkan Namrus ni sama dengan benda ni. Batang pokok tu dah mati, tapi ada satu pucuk yang tumbuh. Jadi, lama kelamaan, pokok ni besar dia ambil. Pokok ni lah yang dinamakan pokok evergreen tu. Jadi setiap 25 hari bulan Disember, 25 Disember ni tarikh lahir Namrus lah. Kita dapat cuti sebab tarikh lahir Namrus. Okey juga. Namrus. 25 Disember Namrus. Namrus mai dalam bentuk roh. Gantunglah hadiah-hadiah kat pokok ni. Namrus mai gantung. Akhirnya benda ni dah jadi mitos Santa Claus. Sebab tu ada seorang budak Kristian tanya padri dia, dalam banyak-banyak ayat Injil pasal apa tak keluar perkataan Santa Claus? Dan Santa Claus ni benda penting walaupun dia tu mitos dan legenda, pasal apa tak ada sebut Santa Claus? Sebab Santa Claus ni direka. Asalnya roh Namrus mari gantung hadiah ni, dan Semiramis anggap Namrus tetap hidup dalam bentuk roh. Kemudian dia mengandung sekali lagi. Mengandung pun lagu tu juga, tak bersuami. Jadi anak daripada Semiramis tu lahirnya Tammuz. Ataupun setengah orang sebut Tammuzi. Jadi bagi dia Tammuz ini ialah kelahiran semula siapa? Kelahiran semula Namrus. Jadi Tammuz tu dah jadi anak dia. Hak ni pun anak dia merangkak suami dia. Jadilah Trinity pertama. Inilah Trinity pertama ni. Namrus, Semiramis, Tammuz. Ni dia panggil Tuhan keluarga ni. Inilah start dia.
Hak nak bawa masuk dalam agama pagan nak sampai pada Nabi Isa pun, sini start dia. Sebab tu penting kita belajar sejarah Nabi tu. Okey. Kemudian Semiramis ni hari ni dia jadi apa? Dia jadi ibu perawan, gelaran dia lah, sebab dia kata mengandung tanpa suami, ibu suci, macam-macam lah. Hari ni duduk mana patung Semiramis? Oh, tak kerti nak lukis tak? Belah ni pegang buku, belah ni pegang obor. Statue of Liberty. Statue of Liberty tu bini Namrus lah. Statue of Liberty tu Dewi Semiramis. Obor ni ialah gambaran ruh Namrus yang tetap hidup. Gambaran Namrus, agenda dia, perancangan dia tetap hidup. Di bumi mana? Amerika. Iyalah New York lah. New York tu negara Amerika lah. Siapa ni? Bukan Amerika yang buat, Perancis. Perancis yang hadiahkan pada Amerika dan diletakkan di New York. Sebab dia start dulu Knight Templar tu, bila dia jumpa kitab sihir di Jerusalem tu, mereka tubuh pertama di mana? Di Perancis kan? Sebab tu kemudian dibunuh tu, Frederick lupa nama tu, dia dibunuh kumpulan dia tu, akhirnya dia tersebar ke Eropah. Akhir sekali ni lah, Perancis tu hadiah. Hari ni banyak tak lambang ni? Di negara lain ada tak statue macam ni? Brazil ada, Norway ada, Sweden ada, banyak. Okey, tu pelambangan dia. Satu lagi kita boleh jumpa dalam Columbia TriStar. Ni syarikat perfilman kan, ada perempuan macam pakai baju roman duk pegang api tu. Tu Semiramis juga. Lah ni Sony Production, bawah Sony Production. Sama. Lepas tu, dia ada nama lain. Contoh Easter. Pernah dengar tak hari Easter? Di sisi orang Kristian, Easter. Easter ni bahasa apa? Bahasa English. Ejaan ada. Ada sebut Easter. Ini Anglo-Saxon kan? Ada sebut Ishtar. Ishtar ni bahasa apa? Bahasa Babylon. Ada sebut Ashtaros. Ini Hebrew. Hebrew Ibrani. Ada sebut Astarte. Astarte. Yang ni Greek, Yunani. Nampak tak ni? Ashtaros. Ros tu siapa? Rothschild tu. Rothschild hari ni hak menguasai bank dunia, sistem kewangan dunia, Federal Reserve tu. Cucu cicit siapa? Cucu cicit siapa? Namrus. Astarte. Kita selalu terkena. Ratu Astarte dalam bulatan. Grek, perempuan. Lambang Starbucks tu. Lambang Starbucks tu Ratu Astarte lah. Astarte tu ni juga. Ini berkaitan dengan simbol lah. Okey. Dalam tradisi, kawasan Asia dulu dia panggil Saibel. Saibel gabung dengan Dayos. Contohlah ni, hak Tuhan anak ni, mak dengan anak. Lepas tu dalam tradisi Yunani kita ada apa? Zeus kan? Zeus dengan Athena lah, perempuan. Lepas tu dalam Hindu contoh, kita ada Dewika. Anak dia Dewa Krishna. Krishna tahu kat mana? Ada pegang seruling tu. Dah tengok tak? Patung Hindu pegang seruling, itulah Dewa Krishna. Mak dia Dewi Dewika, suci juga. Ada juga nama Is. Ni anak dia nama Iswara, ni Dewa Hindu juga.
Tak ada terlibat dengan syarikat proton lah. Okey, apa lagi contoh? Ni princess. Bukan princess, dia panggil the goddess. The goddess of Diana. The goddess of Diana. Ni zaman the goddess of Diana ni patung, dia rujuk pada Namrus, rujuk pada Semiramis. Ni zaman Raja Dikianusun ni. Dikianusun zaman siapa? Raja Dikianusun. Kampung dia Torsusun. Negeri dia Afsusun. Zaman tu zaman Tamlikha, Mushlinia, Mukashlinia, Marnushun, Dabarnushun, Tozoyushun, Kafas Tozoyushun. Ashabul Kahfi. Itulah raja nak mengaku jadi Tuhan tu. Raja Dikianusus zaman tu dah ada ni patung ni. Dia panggil the goddess of Diana. Sama juga. Ada juga nama Madonna. Bukan penyanyi lah. Dewi Madonna. Banyak ni dalam tradisi Cina, tradisi Jepun, tradisi Tibet hak sembah the goddess of Madonna. Merujuk pada benda yang sama. Nama saja berlain. Okey, faham ah? Baik, sekarang kita tengok. Snack dulu. Sini biasa tak sembahyang Isya pukul 11, 11.30 biasa tak? Biasa. Okey, sikit lagi ya. Dulu Namrus Babylon. Okey. Namrus dia ada sistem angka dan penomboran, dia panggil Hexadecimal. Angka dan penomboran zaman Babylon 6 atau 60. Okey. Dalam the book of Revelation, tahu tak kitab apa? Kitab Wahyu kan? Kitab Injil. Pasal 13 ayat 18. Ayat tu berbunyi, inilah yang dinamakan kebijaksanaan dan inilah yang dinamakan hikmah. Biarkanlah bagi orang-orang yang mengerti dan memahami, sesungguhnya itu adalah nombor dan angka binatang. Dan dia jugalah angka dan nombor bagi manusia, dan nombor dan angka itu ialah rujuk Book of Revelation, Wahyu pasal 13 ayat 18. Jadi digunakan zaman Babylon oleh Namrus, sistem penomboran dan angka berteraskan 6 ataupun 60. Zaman Amerika sekarang dia guna sentigesimal kah? Saya lupa lah. Lebih kurang. Okey. Maksudnya zaman hari itu 60 sen di sisi zaman Namrus bersamaan dengan $1 zaman lah ni. Amerika lah ni, $1 dia sama dengan 60 sen zaman Namrus. Dan Namrus guna sistem hexadecimal ni. Kita hari ni hak ikut dia antara paling penting 60 saat sama dengan 1 minit zaman Namrus lagi. 60 minit sama dengan 1 jam zaman Namrus. 1 bulatan 360 darjah juga zaman ni lagi. Sekarang bila kita tengok 60 sen sama dengan $1. Melalui sistem sentigesimal, kita hari ni tak pakai sistem 660, kita pakai sistem penomboran guna angka 10. Guna angka 10. Maksudnya 0.6 kalaulah 1100 0.6 kali 1100 dia keluar apa? 666. Hak mana 666? Hak ni ke? Hak mana 1100? Hak ni ke? 1100 ni hexadecimal ke sentigesimal?
Nak mana? Silap. Okey. 0.6 kali 110 dia akan keluar 666. Okey. Lihat Pernah tengok duit Amerika? Pernah tengok duit Amerika? $1 tu, dia panggil, ada satu lambang dia panggil The Great Seal kan? Bawah tu ada kod. Ada kod ni kan? Apa maksud kod ni? Kod ni sistem ni lah. Secara halus mereka menyembunyikan satu angka. Angka apa 1776 ni? Amerika merdeka bila? Dan penemuan Amerika pun 1776. Dan penubuhan Illuminati pertama diinstal guard tu oleh Adam Weishaupt kan? Pengasas. Adam Weishaupt. Ni pengasas Illuminati. Dia pensyarah di Stuttgart University di Jerman. Tapi dia terlibat dengan Jesuit, penyembahan gereja setan, akhirnya dia disingkirkan. Dan dia tubuh Illuminati. Untung juga ada dia sebab kita cuti sekali lagi. Jadi sekarang kita bekerja untuk siapa? Dan cuti untuk siapa? Faham tak? Sistem ni sedang pegang kita. Okey. Ni Illuminati tertubuh tarikh ni. Sekarang inilah dia. Dari Babylon lama zaman Namrus, dia sudah bertukar pemerintahan ke Babylon yang baru. Babylon yang baru. Maksudnya, usaha Namrus dulu, OWG dia masih terus berjalan, cuma hari ini OWG dia nama, hari ini New World Order, dulu One World Government. Hak Namrus nak buat dulu One World Government, sekarang New World Order. Dan dia tak terlibat dengan WWE. Apa dia WWE? World Wrestling Entertainment. Dulu Wrestling Federation, WWF tak? Okey. Nampak kan ni? Sikit sebanyak. Okey. Tak payah snack lah ni dah. Ringkas lah. Sekarang ni, antara 5 agenda utama Illuminati apa dia? Lima agenda utama Illuminati yang pertama, hapuskan semua agama dan kepercayaan. Yang kedua, hapuskan sistem kekeluargaan. Terutama sistem keluarga Islam. Yang ketiga, mengubah senario politik dunia. Yang keempat, menghuru-harakan keharmonian dan keamanan dunia melalui politik, ekonomi dan sosial. Terutama di negara-negara Islam dan negara Goyim. Goyim ni non-Yahudi lah.
Yang matlamat dia nombor 5 ialah menjadikan Dajjal sebagai raja yang memerintah dunia. Hari ini nak hapus agama payah. Sebab semua manusia ni memang dilahirkan ada fitrah beragama. Yang penting jangan beragama Islam. Hang nak agama Kristian, go on. Hang nak agama Buddha, go on. Nak agama mana, go on. Maksudnya agama tu telah disesatkan, diselewengkan. Yang penting jangan ikut Islam. Lepas tu kepercayaan. Bila hapus agama, orang masih lagi nak dekat-dekat dengan agama, dia bentuk apa? Ideologi. Siapa nak sekular boleh. Siapa nak liberal boleh. Siapa nak pluralisme boleh. Siapa nak komunisme boleh. Siapa nak pragmatisme boleh. Siapa nak ism yang lain ikutlah. Anut satu tak apa dah. Lepas tu kalau dua-dua tak ada, jadi orang etis, tak ada agama langsung, berteraskan saintifik dan logik semata-mata, rasional semata-mata. Hapus sistem kekeluargaan, terutama kekeluargaan Islam. Hari ni lagu mana agak-agak? Masyarakat di barat lagu mana sistem keluarga? Sampai kena buat hari ibu, kena buat hari bapa, anak tak tahu ke mana. Anak tak kenal mak, mak tak kenal bapa, suami tak kenal isteri, isteri tak kenal datuk, datuk tak kenal nenek. Kita pun nak jadi dah ni. Nak jadi dah. Tapi kenal lagi mak, kenal lagi bapa. Tapi sistem kekeluargaan Islam tu hampir-hampir dia nak lupus. Mengubah senario politik dunia memanglah melalui amalan sistem demokrasi. Demokrasi Dajjal lah. Demokrasi Dajjal ni dia semua boleh jadi. Asal dia ada hak, asal dia ada, dia panggil apa? Authority, integriti sebagai seorang rakyat, dia boleh tak ambil calon? Boleh. Orang pondan boleh jadi calon? Oh, go on. Bekas perompak, bekas pencuri, pelacur semua boleh jadi calon. Lepas tu, siapa nak undi? Kalau kata undi, adun tu pondan, anak undi pakai serban. Anak undi pakai kopiah, anak undi pakai jubah. Dah tu calon dah bagi. Lepas tu apa nak undi siapa? Ani pondan, hatu bapuk. Lagu mana? Contoh lah. Contoh. Lepas tu kita tak ada pilihan. Dah sistem, undi jugalah. Pangkah jugalah. Nak bagi terisi tempat kosong tu. Lalas sekali hak perah. Aku koyak lah. Undi rosak. Hari ni mereka terap sistem ni. Dan sistem ni sama sekali tak akan menangkan politik Islam. Sampai bila-bila. Ni bukan sistem kita. Kalau menang pun, dia akan buat apa? Mesir apa jadi bila Mursi menang? Lama mana Mursi boleh tahan? Lama mana Mursi tahan? Sampai setahun tak? Sampai tak setahun? Tak sampai. Macam-macam cerita dia buat. Last kali, Mursi masuk. Hak ni politik, perang ke, jatuhkan ekonomi ke, jatuhkan ekonomi, lepas tu dia suruh kita berhutang. Berhutang dengan siapa? Berhutang dengan Bank Dunia. Bank Dunia tu bawah siapa? Federal Reserve kan? Federal Reserve. Federal Reserve tu hak siapa? Hak Amerika ke, hak Rothschild? Siapa orang kuat lawan Federal Reserve masa-masa Federal Reserve nak ditubuhkan? Siapa orang kuat lawan? Yahudi juga. Pertama, Benjamin Guggenheim kan. Isaac Strauss. Tak ada terlibat dengan Levi Strauss & Co. Isaac Strauss saja. Lepas tu satu lagi Jacob. Ni orang paling kuat lawan penubuhan Federal Reserve, Jacob Astor. Last kali apa jadi tiga-tiga ni? Last kali apa jadi? Mati. Mati berasingan ke mati sekali? Mati berasingan ke mati sekali? Orang paling kuat lawan ni. Hak ni orang kaya zaman tu ni. Last kali mereka mati dalam satu malam saja. Sebab mereka semua mati dalam peristiwa
tenggelamnya kapal. Sepatut ada seorang lagi JP Morgan. Tapi sebab JP Morgan orang depa, hang jangan naik Titanic. Sebab dalam ni kita nak 3 ni. JP Morgan tak naik. Sebenarnya JP Morgan ada nama dalam list hang nak naik Titanic. Tapi JP Morgan terlepas. Last kali 3 orang ni hak tanggung. Kebetulan ke? Semua kita anggap kebetulan. Baca sejarah penubuhan Federal Reserve. Inilah dimangsakan. Memang dia Yahudi tapi mereka tentang kuat ni. Penubuhan Federal Reserve. Federal Reserve tu lah buat bank dunia. Tujuan buat bank dunia, mereka nak angka 66 tadi kalau kita bincangkan kali-kali macam-macam peristiwa akan keluar. Antara yang penting perang dunia. Bila berlaku perang dunia, kita nak berperang, senjata tak ada. Nak beli senjata guna apa? Nak guna duit. Duit nak ambil kat mana? Pinjam bank dunia. Menang atau kalah pun, negara hancur. Nak bangunkan balik negara, duit nak ambil kat mana? Bank dunia. Bank dunia ni bunga dia tinggi ke rendah? Sampai hari ni duk berhutang dengan bank dunia. Dia buat perang tu kebetulan ke dicipta? Perang tu dicipta bukan kebetulan. Perang tu dicipta supaya orang berhutang, supaya orang beli senjata. Last sekali berhutang dengan dia. Dia duk bagi hutang, dia buat bunga tinggi. Last sekali sampai 700 tak ada. 7 keturunan, 8 keturunan tak habis hutang lagi. Last sekali kita tak boleh nak buat apa. Kalau mereka buat apa-apa, kita nak lawan, bunga banyak lagi tu. Baru nak bersuara lantang, hutang ingat hutang tak payah lagi, slow sikit cakap pun. Tak nak kata apa. Inilah sistem duk pegang kita. Di samping hak hutang tu, dalam amalan biasa, di bank-bank, mereka terapkan amalan riba. Riba pun tak terkecuali. Hak jubah ke, hak kopiah ke, sama juga. Sebab kita nak beli cash, ada duit ke tak ada? Rumah 400,000. Orang kaya, on go on. Orang yang tak kaya? Orang yang tak kaya apa dia? Loan. Nak beli kereta, tak ada cash 70-80. Sekali lagi loan. Nak beli motor, tak ada duit 10,000. Loan. Sofa, loan. TV, loan. Habis semua loan dalam tu. Bila loan dalam tu, apa jadi? Ustaz, rumah saya kalau balik bergaduh dengan bini hari-hari. Tak bergaduh macam mana kita duk letak benda-benda panas dalam rumah kita? Faham tak? Faham ke tak? Ada ke? Saya beli apa? Ingat tak? Geng ni tak pergi kuliah aku hari tu. Kadang-kadang, saya loan Islamik Ustaz. Satu pun loan Islamik. Loan Islamik tak ada masalah. Islamik lah. Pak Cik Din, beli kereta. Saya loan Islamik. Kita loan Islamik, kita tak risau. Hak keluar kereta tu. Pak Cik Din beli loan Islamik, Pak Cik Din keluar pendek. Loan Islamik. Tuang kereta keluar pendek. Kak Limah beli motor, loan Islamik. Naik motor berjerebang macam kuda laut, singa laut, guru. Loan Islamik, aurat tak tutup. Makanan sunnah. Makan benda tu, bismillah pun tak baca. Faham ke tak maksud saya ni? Makanlah makanan sunnah. Makan bismillah pun tak baca. Kita bukan bukan bimbang pasal loan Islamik, bukan bimbang pasal makanan sunnah. Orang hak nak beli loan, orang nak ambil loan, orang hak nak makan. Okey. Lah ni faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham? Okey. Sekarang ni last 10:30 dah. Saya dah rasa pukul 8 suku. Okey. Bila dia bergabung dengan Freemason, hari ni dia buat sistem 8F. Okey. Apa dia F yang pertama?
face. Kepercayaan akidah, mereka akan goyah. Dari bentuk tadilah, akan buat agama Trinity, akan buat agama nyeleweng, akan buat ideologi. Mereka akan serang satu. Yang kedua, ialah bank tadi dengan amalan riba, financial. Benda hak kita nak makan, nak minum, hak nak masuk dalam perut. Kita kadang-kadang lah ni tak ada nak fikir bab halal haram. Tengok lambang halal ada, logo halal ada, okey. Ni, makanan. Makanan hari ni kita tak tahu depa buh apa. Faham ke tak ni? Depa nak buh gelatin khinzir ke, bubuh gelatin benda-benda haram ke, bubuh tu ke, buh benda ni ke, hak binatang tak sembelih ke, buat daging tu, buat daging ni, sembuk wine dekat kek kita ke, sembuk wine dekat kita bukan tahu pun. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita makan, berhati-hati dengan apa yang kita minum. Yang keempat, filem. Fahamlah filem tak? Filem yang melalaikan, filem lucah, filem hak sewaktu dengannya tu, hak melalaikan. Ni kita panggil budaya hedonisme ni. Budaya suka berhibur tanpa batasan. Konsert tu, konsert ni, gig tu, gig ni, perjumpaan tu, perjumpaan ni, rempik tu, rempik ni. Kira nak suka hilai saja kerja kita. Tak ingat Tuhan, tak ingat semayang, tak ingat puasa, tak ingat buat baik. Ya kita hidup mesti enjoy, hidup mesti gembira. Okey, yang keenam, fashion. Hari ini macam-macam fashion dalam TV. Kita pun makan ikut TV suruh, kita pun minum ikut TV suruh, kita pun pakai ikut TV suruh, kita pun berfashion ikut TV suruh. Pasal apa? Inilah yang terkini, inilah yang latest, inilah yang trending. Lepas fashion, fandom. Ini saya ceramah khusus di Terengganu, budaya fandom. Tahu tak budaya fandom? Budaya mengidolakan. Dulu mereka sembah berhala. Dia nak suruh orang Islam sembah berhala, sembah patung, tak boleh dah. Last kali mereka cipta idola dalam bentuk ahli sukan ke, ahli muzik ke, orang-orang kenamaan, kita pun jadikan idola. Jadi masuk bilik anak kita, tengok di dinding, oh, Lionel Messi, tengok di dinding, Lady Gaga, tengok di dinding, Britney Spears, tengok di dinding, tak ada seorang rabuk pun hak Islam. Itu budaya fandom. Tak sembah tapi jadikan mereka tu idola. Penyanyi tu, ahli sukan ni, hak orang, hak kita, hak budak-budak duk minat lah ni. Masuk bukan ada senarai nama Nabi pun bilik anak kita. Bukan ada senarai nama sahabat pun. Gambar-gambar tu ada. Inilah budaya fandom. Apa dia? Alas sekali. F. Agak-agak. Hak last sekali. Takkan Facebook kot. Facebook tu kita masuk dalam ni lah. Fun lah. Budaya kita masukkan dalam tu. F terakhir apa dia? Dia terkait juga dengan filem. Dan ni mereka menerapkan, mereka seolah nak cucuk satu benda yang dianggap ingat tak tahun 1985 filem pertama E.T. Depa nak start dah tu. Depa nak start nak suruh masuk dalam minda kita, nak suruh kita percaya bahawa ada makhluk asing di luar yang cuba berhubung dengan dunia kita. Dia cuba masukkan unsur fiction tu. Dia start dengan E.T. tu lah. Lepas tu masuk filem X-Files lah, macam-macam. Filem-filem seolah-olah ada apa? Ada alien nak mari serang, ada alien nak belajar, ada alien nak mari bertukar-tukar teknologi. Sebenarnya alien tu apa? Tu dah dia buat UFO tu. UFO semua bawah ni lah. Betul tak ada UFO? Apa dia UFO ni? Unidentified Flying Object kan? UFO tu ada. Dia teknologi mana UFO? Teknologi Jerman ni pun. Pakar-pakar teknologi Jerman bawa ke Amerika buat UFO. Tapi mereka rahsiakan projek UFO ni. Dah sekali mereka rancang-rancang, UFO. Dengan harapan orang akan anggap tu
Bukan manusia tapi alien, makhluk asing hak datang dari dunia lain. Padahal siapa? Padahal kerja Dajjal je. Kalaulah kita jumpa makhluk asing yang pelik-pelik pun, setan dengan iblis boleh menyamak tak buat muka-muka macam-macam. Dia pun boleh guna bantuan-bantuan iblis dengan setan nak buat setakat nak merupa diri tu. Jadi kita pun tertipu lah. Tertipu dua kali. Tertipu dengan iblis sekali, tertipu dengan Dajjal sekali. Inilah dia. 9F. Jadi keluarga dia, Illuminati campur Freemason ni, keluarga Illuminati ni. Nombor 1, keluarga Astor kan. Keluarga Colin. Keluarga Dupont. Siapa ingat keluarga ni? Saya pun lama dah tak main dengan benda ni. Keluarga Dupont, keluarga Freeman. Keluarga Kennedy. Keluarga Lee. Onassis. Renault ni sekali dengan Walt Disney itulah. Dia berangkai. Dia ada tertinggal ni sini ni. Colin ni nombor 3. Siapa ada senarai ni? Cuba betulkan Antara Astor dengan Colin atau Colin dengan Dupont tu ada nama tertinggal tu. Lama tak main ingat ni. Rothschild, Russell, Wendun. Ada siapa boleh cek tak? Sini. Oh, pembunuh, keluarga pembunuh. Bandi. Hak ni keluarga ahli sihir ni. Ni bahagian sihir. Ni pembunuh upahan ni. Ni geng-geng hak nak bunuh orang-orang penting ni. Keluarga ni yang buat. Okey, sebenarnya Bandi ni duduk nombor 2. Maksudnya hak ni jadi 13, hak ni jadi 12. Ni. Campur dengan keluarga Merovingian. Merovingian ni keluarga diraja. Keluarga diraja England campur dengan keluarga-keluarga diraja Eropah lah ni. Aduk bawah Merovingian ni gabung dengan 13 keluarga Illuminati. Hak menaungi semua ni siapa? Hak jadi ketua. Ni lah ketua. Pernah tengok tak album kumpulan Megadeth? Megadeth ni kumpulan heavy metal lah. Satu album dia nama Euthanasia. Gambar makcik tua, perempuan separuh umur duk jemur. Sepatutnya ada ampayan. Dia duk jemur baju tapi dia duk jemur baby. Baby terbalik. Bayi, dia duk jemur bayi, dia duk kepik dekat pampers ni. Kepala kat bawah, kat pampers dia duk kepik penuh ampayan. Album tu nama Euthanasia, album Megadeth. Tahu tak apa makna dia tu? Sekarang ni banyak kes penculikan dan kehilangan bayi selalu dikaitkan dengan istana Buckingham dan juga Vatican City. Sebab mereka juga digelar sebagai pemakan bayi. Jangan terkejut. Mereka ada ritual masing-masing. Nak tengok anggota ni, biasa mata mereka warna apa? Mata mereka warna merah. Tengoklah mata Pop Vatican ke, mata Henry Kissinger ke, mata siapa lagi? Queen Elizabeth ke, mata George Soros ke, mata Rothschild ke, mata Rockefeller ke, sama saja. Yang sebenarnya mereka adalah penyembah syaitan, penyembah iblis.
Tu Tuhan mereka. Hari ni mereka bekerja untuk tu, mereka bekerja untuk Dajjal. Sebab Dajjal dah bagi imbuhan, kemewahan, kemasyhuran, kekayaan, segala-galanya. Sebab Dajjal bila dia datang, syurga Dajjal itu adalah sebenarnya neraka. Neraka Dajjal itulah sebenarnya syurga. Jadi Dajjal kata mereka, syurga tu tak ada dah. Akhirat tak ada, syurga di akhirat tak ada, syurga sebenar di sini. Siapa yang terperangkap, siapa yang terseleweng akan anggap inilah kebahagiaan abadi duduk di dunia ni. Tapi kita orang Islam, kita orang beriman, ni bukan kebahagiaan abadi. Kebahagiaan abadi selepas kematian. Selepas kita mati menghadap Tuhan, barulah dapat syurga sebenar, neraka sebenar. Jadi, faham tak ni? Itulah dia. Tapi keturunan mereka kita perlu ingat, mereka akan kahwin secara sama macam Namrus, sumbang mahram. Kerana mereka tak mau jalur keturunan keluarga ni terkeluar kepada orang lain. Mereka kahwin sama sendiri. Sebab tu kita tengok, hari tu Trump dengan siapa? Hillary. Mereka masih keturunan yang sama. Trump dengan Hillary masih bersambung sampai 19 keturunan. Keturunan yang ke-19. Maksudnya Trump sampai ke Hillary itu tengah-tengah tu ada 19 keluarga. Tapi tetap keturunan yang sama. Hillary dengan Trump pun sama dengan Obama juga. Sama dengan George Bush. Samalah, kebanyakannya adalah keturunan yang sama. Keturunan siapa? Namrus ni. Hak lain tu Fir'aun. Sebab tu bila Dajjal buka tanah pertama dia di Britain dulu, tengok bendera Great Britain kan? Union Jack tu. Okey, apa maksud dia? Apa maksud dia? Dari atas. Tengok dari atas. Bayangkan kita duduk atas tengok piramid. Ni bucu ni. Perasan ke tak perasan? Yang kita nampak cuma Union Jack. Tapi hakikatnya tiun atas inilah lambang. Hak tinggalnya ni. Nampak? Kok atas Ni panggil teori konspirasi. Kata orang pun, biar betul Ustaz, macam-macam lah cerita, biarlah orang nak kata-kata lah. Tak kisahlah tu. Cuma kita nak terang ni lah keterkaitan antara simbol ke, lambang ke, banyak lagi sebenarnya. Boleh berhenti dah ke? Boleh saya lenguh nak berdiri ni. Kan duduk lain tak? Okey, sebelum kita